wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekejap, macam tak ada rekod ni. Okey. InsyaAllah pagi ni kita sambung lagi pengajian kita dalam ulumul hadis ni dalam bab khabar ahad, ya, insyaAllah khabar ahad. Jadi sekarang ni ada 29 orang ni. Saya teruskanlah, saya tak tunggulah ya. Jadi kehadiran tu sila masuk dalam Google Form tu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak ya? Boleh. Baik. Jadi tajuk hari ini ialah khabar ahad. Minggu lepas kita dah bincang berkaitan dengan khabar mutawatir. Jadi susulan daripada khabar mutawatir ialah khabar ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Qismul khabar ya. Pembahagian khabar atau sunnah ini dibahagikan pada dua ya. Munqasimul khabar binisbati liwusulihi ilaina ila qismaini. Jadi pembahagian khabar ini dibahagikan khabar bila dinisbahkan pada yang sampai pada kita ini pada dua bahagian. Yang pertama, fa in kana lahu turqul ghair mahsuratin bi'adad mu'ayyan. Yang pertama ni sesuatu atau jika bagi dia ni jalan yang tidak ditentukan berapa bilangannya. Ya, contohnya 10, 20, 40, 100 ya. Jadi tak ditentukan berapa bilangan ataupun turuk jalan sampai hadis itu kepada Rasulullah. Itu dinamakan sebagai al-mutawatir. Sebab itu yang lepas bila bincang berkaitan dengan definisi al-mutawatir, jadi ulama ada khilaf lah, berselisih pandangan berkaitan dengan berapa bilangan rawi yang sepatutnya ada dalam setiap tabaqat. Ada kata 10, ada kata 41, ada kata 12 ya. Mana tak ada ditentukan bilangan yang tertentu berkaitan dengan perkara itu. Berbanding bahagian yang kedua ini, wa in kana lahu turuqul mahsuratin bi'adad mu'ayyanin. Jika satu bahagian ini bahagian yang jalannya hadis itu ditentukan dengan bilangan tertentu. Fahuwa ahad, al-ahad, iaitu hadis ahad. Hadis ahad ni terbahagi pada tiga ya. Nanti kita akan bincang. Dia ada hadis masyhur, dia ada hadis al-aziz dan ada hadis al-gharib. Baik. Ini pembagian ya. Jadi kita dalam kategori hadis ahad kita bincang ni, al-ahad ni ya. Kita dah tak bincanglah berkaitan hadis mutawatir ni. Kita ahad ni. Jadi ahad ini terbahagi pada tiga, iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Dan gharib pula terbahagi pada dua, iaitu gharib mutlak dan gharib an-nasabi. Ya, dalam hadis ahad ni dibahagi pada dua lagi, iaitu hadis yang diterima dikenali sebagai hadis makbul, kemudian hadis yang ditolak dikenali sebagai hadis mardud. Ya. Hadis makbul ini terbahagi pada dua yang utama, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Dan setiap hadis sahih dan hasan ni terbagi pada dua, iaitu sahih li dzatihi untuk sahih, sahih li ghairihi itu bahagian kedua sahih, hasan li dzatihi untuk hasan, dan hasan li ghairihi untuk hasan. Jadi ini pembincangan. Jadi kita nak bincang hari ini tiga hadis ni saja. Al-masyhur, wal-aziz, wal-gharib. Tiga hadis saja ya. Baik. Khabar al-ahad ya, khabar ahad atau hadis al-ahad. Ta'rif dia. Lughatan al-ahad jam'un ahadun. Dari sudut bahasa dia himpunan daripada kalimah ahadun, jadilah al-ahad ya. Satu jadilah al-ahad. Bimakna al-wahid, dengan maksud wahid, satu. Wal khabar wahid huwa, khabar yang satu atau sunnah yang satu iaitu ma yarwihi syakhsun wahidun.
Sesuatu hadis tu diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Ya, syakhsun wahidun, seorang perawi sahaja ya. Dari sudut istilah wa ma lam yajma' syurutul mutawatir, iaitu sesuatu hadis yang tidak dapat dihimpunkan atau dicapai syarat-syarat hadis mutawatir ya. Kita bincang yang lepas hadis mutawatir ada 4 syarat ya. Jadi dia tak capai 4 syarat tu. Dan hukumnya yufidu ilmu nazari, dia memberi manfaat, memberi faedah pada ilmu nazari. Ilmu nazari ni apa? Ai al-ilmu al-mutawaqqifu ala an-nazari wal istidlal. Ilmu yang terhenti padanya berkaitan dengan satu pandangan dan mencari dalil. Jadi hadis ini boleh digunakan pakai untuk mencari teori ataupun dalil bagi menyokong hukum-hukum tertentu. Ya, ini maksudnya. Baik. Taqsim khabar al-ahad, pembahagian khabar ahad. Al-matlab al-awwal, jadi bab yang pertama iaitu hadis al-masyhur. Ta'rifuhu lughatan, dari sudut bahasa, ismun maf'ul min syaharat al-amr. Idza syaharat al-amr, telah masyhur urusan atau perkara tertentu, yang telah istilahnya popular lah, diketahui oleh orang berkaitan perkara tertentu. Idza alantahu wa adhartahu, jika kamu menyatakan atau kamu menjelaskannya. Wa sumya bidzalika li zuhurihi, dan dinamakan demikian kerana penjelasannya atau kenyataannya itu, maka orang pun mengetahui. Ini dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah yang digunakan pakai dalam bidang hadis, ma rawahu salasata fa aktsar, yang diriwayatkan 3 ataupun lebih rawi, fi kulli tabaqatin, bagi setiap tabaqat, bagi setiap tingkatan hadis, ma yablughu ahad tawatir, sehingga dia sampai pada had hadis mutawatir. Maksudnya minimum 3 rawi bagi setiap tabaqat. Contohnya sahabat 3, tabi'in 3, tabi'in 3, terus yang di bawah al-muhaddisin dan sebagainya 3. Ada yang sampai ke had mutawatir, maknanya ada yang sampai ke 10 gitulah. Jadi syarat minimumnya 3. Okey, ini hadis masyhur. Misaluhu, contoh hadis. In qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, yaqbidul ilmu intiza'an yantazi'ahu min suduril ulama, walakinna yaqbidul ilmu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha nas ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya daripada hati atau dada orang alim. Akan tetapi Allah mencabutnya dengan mematikan ulama, sehingga tidak ada lagi orang berilmu, maka manusia akan mengambil pandangan orang-orang atau ketua-ketua yang jahil. Jadi mereka pun ditanya, maka mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka mereka menyesatkan lagi, sesat lagi menyesatkan. Fadallu wa adallu. Baik, hadis ni dinamakan hadis masyhur. Kenapa? Sebab akhrajahu Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkannya atau meriwayatkannya, Imam Muslim juga sama, Imam Tabrani, Imam Ahmad dan Imam Khatib. Daripada mana? Daripada 4 jalan para sahabat. Mana 4 tadi kita kata syaratnya 3 rawi setiap tabaqat ataupun lebih. Jadi di sini ada 4 tapi tak mencapai tahap hadis mutawatir tadi 10 ataupun 40. Jadi ini dikira hadis masyhur. Siapa mereka? Abdullah bin Amr bin As, Ziyad bin Lubaid, Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada 4 orang. Itu maksud hadis ni sebagai hadis masyhur. Okey. Setakat ni faham syarat hadis masyhur? Mesti 3 ataupun lebih yang meriwayatkan hadis tersebut dalam setiap tabaqat. Ada nak tanya? Sekarang ni ada nak tanya? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey. Maksudnya masih online lagi ni. Saya takut terputus je ni. Baik. Yang kedua kita bincang berkaitan dengan al-mustafid. Al-mustafid ni sebenarnya
satu istilah yang ulama hadis keluarkan untuk diartikan dengan masyhur. Tetapi ada juga ulama yang membezakan dengan masyhur. Kategorinya sama. Cuma sebagian ulama mengatakan hadis al-mustafid ni bilangannya lebih sikit daripada hadis masyhur. Ya, mungkin 5, 6 dan sebagainya lah, begitulah. Ya. Baik, lughatan. Dari sudut bahasa, ismun fa'ilun. Ya, kata nama lah. Min istifad. Ya. Mushtaqun min fadul ma'. Kata asal ini daripada fadul ma'. Lebihan air, melimpahnya air. Menunjukkan satu yang banyak. Ya. Wasumya bidzalika liintisyarihi, dan dinamakan demikian kerana limpahan air tu, terlalu banyak air tu. Itu maksud dia sudut bahasa lah. Kalau orang maksudnya terlalu ramai lah yang melihat hadisnya. Ya. Istilahan, dia sebut istilah, ikhtilafu fi ta'rifihi ala thalath aqwal. Jadi para ulama dia berikhtilaf, berselisih pandangan berkaitan dengan mentarifkan hadis mustafid ni dalam 3 pandangan. Pandangan yang pertama, muradifun lil masyhur. Maksud mustafid sama dengan maksud masyhur ni, sama je. Okey, tak ada beza. Pandangan yang kedua, akhassu minhu, lebih khusus lagi. Maksud lebih khusus iaitu li'annahu yashtaritu fil mustafid ay yastawi tarafan isnadihi wa la yashtaritu dhalika fi masyhur. Ya. Ini ulama yang mengkhususkan maksud mustafid berbanding masyhur, iaitu kerana mustafid ini disyaratkan baginya dia kena sama taraf dalam sanadnya. Contohnya, sanad itu rawinya thiqah, tabi'in thiqah, tabi'in thiqah, macam tu. Dia tak boleh tak sama. Ya, dari sudut status rawi yang meriwayatkan hadis tu. Akan tetapi masyhur dia tidak mensyaratkan begitu. Ya, atau demikian. Yang ketiga, pandangan ketiga lebih umum daripada masyhur. Ya, mustafid lebih umum daripada masyhur, iaitu aqsul qaulu tsani, cuma diterbalikkan dari pandangan yang kedua ini. Inilah 3 pandangan ya berkaitan dengan hadis al-mustafid. Baik. Secara umumnya para ulama mengatakan muradifun lil masyhur, sama macam masyhur, cuma istilah sajalah. Baik. Kemudian kita lihat masyhur ghair istilahi. Iaitu hadis masyhur tetapi dia tidak mengikut istilah tadi. Ya, dia masyhur, hadis ni popular, hadis ini dikenali ramai, diketahui oleh orang ramai orang, tetapi dia tidak mengikut kriteria atau syarat istilah tadi. Apa syarat istilah? Tengok tahu balik. Ini syarat istilah lah. Ya. Sesuatu yang diriwayatkan 3 atau lebih bagi setiap tabaqat sehingga kadang-kadang mencapai pada had tawatir. Baik. Dimaksudkan dengan ishtahara, hadis masyhur ini di kalangan atau melalui lidah-lidah ataupun orang ramai lah. Min ghairi syurut tu'tabar, yang tidak melalui syarat-syarat yang i'tibar tadi, yang ada tadi ya. Maka dia mengandungi, baik, yang pertama ma lahu isnad wahid. Dia sesuatu baginya itu ada satu sanad. Kadang-kadang hadis tu masyhur tapi ada satu sanad saja. Wa ma lahu aktsar min isnad. Ada sesuatu itu banyak pula sanadnya, ramai yang meriwayatkannya ya. Kemudian yang ketiga, ma la yujad lahu isnad aslan. Ya. Sesuatu yang tidak dapat didapati padanya asal sanadnya. Tak tahu daripada mana sumbernya tapi masyhur. Ya. Ini antara kriteria yang ada masyhur ghair istilahi. Dia masyhur, dikenali hadis tu tapi tidak mengikut kaedah istilah hadis masyhur. Contoh ya, jenis-jenis masyhur ghair istilahi. Dia lahu anwa' kathirah, dia ada banyak jenis ya. Yang pertama masyhur baina ahli hadis khassah. Ini masyhur di kalangan ahli hadis secara khususnya. Ini contoh hadis Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunutun syahran ba'da ruku'i yad'u ala ra'lin wa zakwan. Ini bahawa daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan kunut, bacaan doa kunut selama sebulan selepas solat selepas rukuk, mendoakan kemusnahan Ra'lin dan Zakwan. Ini nama kabilah atau nama orang ya.
lihat balik dia punya hadis tu. Tapi yang nyatakan di sini masyhur di kalangan ahli hadis. Kita tak faham hadis ni berkata apa, tapi ahli hadis dia faham. Ya. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan orang awam. Ya. Contoh hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya orang Islam itu siapa yang sejahtera orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Ya, maksud hadis ni, seorang Islam itu dia tidak boleh menyakiti orang Islam yang lain melalui lidahnya dan tangannya. Hadis ini masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan orang awam. Orang awam ni siapa yang belajar hadis lah. Ini ada dalam hadis 40 Imam Nawawi ada ternyata hadis ni. Yang ketiga, masyhur bainal fuqaha. Hadis yang masyhur di kalangan ahli fiqh sebab dia membincangkan berkaitan hukum. Contoh hadisnya abghadul halal ila Allah at-talaq. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling Allah murka tetapi halal, iaitu apa? Talak, cerai. Ya, perkara ni halal, diizinkan, tapi Allah murka, Allah tak suka perkara ni. Baik. Yang keempat, masyhur di kalangan usuliyin, orang usul yang membincangkan kaitan dengan kaedah-kaedah menentukan hukum. Contoh hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rafa'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastakrihu alaihi. Sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Ya, ini hadis di mana diangkat, mana tidak berdosa daripada umatku. Yang pertama yang tersalah, yang tak sengaja kan. Yang kedua terlupa. Yang ketiga kena paksa. Ini tiga sifat di kalangan umat Nabi Muhammad. Bila dia melakukan dengan cara tak sengaja, terlupa atau kena paksa ni, bukan kerelaan sendiri, maka dia tidaklah dikira sebagai berdosa. Ini satu kaedah. Jadi masyhur di kalangan usuliyin. Yang kelima, masyhur di kalangan nuhat. Nuhat ni ahli nahu, bahasa Arab. Contohnya hadis, ni'mal abdu suhaibun law lam yakhifillah lam ya'suhu la aslalahu. Maksudnya, ni'mat seorang hamba yang paling besar, iaitu namanya Suhaib. Ini istilah dalam nahu lah ni. Suhaib juga ada nama para sahabat. Kalau dia tidak takutkan Allah, nescaya dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ini hadis ni tak ada asal, tak ada sumber pun. Kata la asalahu, tak ada sumber langsung pun. Mungkin ungkapan para nahu, orang-orang bahasa Arab. Dan yang seterusnya al-masyhur bainal ammah. Ini masyhur di kalangan orang awam. Contohnya hadis al-ajalatu minasyaitan. Sifat tergesa-gesa itu daripada syaitan, ya. Hadis daripada Imam Tirmizi dan sifatnya hasan. Baik. Jadi melihat pada 5-6 hadis ni, jenis hadis ni, ada hadis yang 3 rawinya, ada yang hadis 1 rawinya, ada 2, ada yang banyak. Tengoklah keadaannya. Ya. Jadi sebab itu hukum masyhur ini, jadi ulama katakan al-masyhur istilahi wa ghair istilahi la yusifu bi kaunihi sahihan aw ghair sahihin ibtida. Masyhur istilah atau tidak istilah ni tidak boleh disifatkan keadaan itu sahih atau tidak sahih secara permulaannya. Tak boleh nak terus tentukan sahih atau sahih. Tak. Tapi walakin ba'da al-bahthi, kata dia selepas kajian, kena buat kajian dulu terhadap rawinya. Yatabayyinu anna minhu sahih, dia akan menjelaskan di antaranya ada yang sahih, wa minhul hasan, ada yang sifat hasan, wa minhu dhaif, ada sifat dhaif, wa minhul mawdu', ada juga yang bersifat palsu. Aidan juga lakinna inna sah al-masyhur istilahi, tetapi sesungguhnya yang sah masyhur ialah dari sudut istilahi, ya. Fatakun lahu mumayyizatul tarjihu ala aziz wal gharib. Dan hadis ini juga membezakan secara jelasnya di antara hadis aziz dan hadis gharib. Ya, hadis aziz ni minimum 2 orang rawi yang meriwayatkan, hadis gharib minimum seorang rawi yang meriwayatkan. Okey. Kemudian ini pula asyharul musannafat, ya, ini antara kitab-kitab yang masyhur yang menghimpunkan hadis-hadis masyhur ni. Ya, antaranya ialah Maqasidul Hasanah oleh Imam As-Sakhawi, Kashful Khafa oleh Imam Al-Ajluni, dan juga Tamyiz Al-Taib min Al-Khabis oleh Imam Asy-Syaibani, ya, Ibnu Daibah Asy-Syaibani. Ini contohnya lah. Baik, ada soalan setakat ni, hadis masyhur. Kemudian saya masuk pada hadis aziz. Ada soalan?
Ustaz, Ya. saya tak berapa faham yang bahagian hukum masyhur tu. Hukum masyhur Baik. Hukum hadis masyhur ini kita tidak boleh tentukan terus hadis ni sama ada sahih ke, hasan ke atau dhaif. Ya, sebab hadis masyhur ni dia berbagai jenis. Sebab ada berbagai jenis lah kita tak boleh nak tentukan sifatnya secara awal. Tetapi selepas kita buat kajian terhadap rawinya, baru kita dapat tahu sama ada kita nak tentukan hadis ni sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu'. Jadi contohnya ada satu hadis ya. Bila hadis tu kita Okey, contoh hadis yang kedua ni kan. Hadis kedua ni. Baik. Dia dalam jenis-jenis hadis masyhur. Ya. Hadis yang kedua ni hadis yang sahih. Macam mana boleh tahu hadis sahih? Sebelum ni permulaannya kita tak boleh nak tentukan hadis ni sahih. Setelah kita kaji dia punya rawinya, baru kita tahu bahawa hadis ni sahih. Ya, contoh hadis ni al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi ya. Hadis ini seorang Islam dia akan sejahterakan orang Islam dengan lidahnya atau dengan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai rawi dan sifatnya siqah. Jadi kita tengok pula syarat-syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih ada 5. Nanti kita akan belajarlah. Yang pertama ittisal sanad, bersambung sanad. Yang kedua rawinya itu sifatnya adil. Yang ketiga, rawi sifatnya dhabit, kuat ingatannya. Yang keempat, rawi itu sifatnya tidak illah, tak ada kecacatan. Ya. Maksud cacat ni maksudnya dia ni pelupa ke atau dia ni pernah menipu ke, macam itulah. Yang kelima, syaratnya tidak syaz. Tidak syaz maksudnya hadis yang dibawa tu mesti tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang ramai orang bawa. Contohnya, kita kata kefarduan solat fardu ni 5 waktu. Bagaimana hadis Isra' Mi'raj yang Rasulullah SAW menyatakan 5 waktu je. Ya. Daripada 50 jadi 5. Tetapi datang seorang, dia kata ada 6 waktu. Dia kata hadis ni sahih. Sebab apa? Ada riwayat kata hadis sahih. Jadi bila kita bandingkan, secara umumnya banyak rawi hadis kata memang 5 je, tak ada 6. Jadi hadis yang kata 6 waktu ni tertolak sebab dia syaz istilahnya. Itu maksudnya lah. Nanti kita akan belajar. Jadi sebab itu kita tak boleh nak tentukan masyhur ni pada asalnya adakah sahih, hasan ataupun dhaif. Kita kena kaji dulu status dia dulu. Kalau nak kaji status ni ada dalam pengajian lain lah, dipanggil dirasah as-sanid, kajian sanad. Anda tak belajar dalam program ni. Sarjana muda tak belajar. Dia kalau siapa yang belajar dalam sarjana muda Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan belajarlah. Ya. Wallahu a'lam. Tapi siapa ada pengalaman yang dah ada diploma Quran Sunnah, dia akan belajarlah. Dia faham lah tu. Ya. Cuma dalam untuk subjek ni secara umum saja. Baik, faham ya? Faham? Okey. Kita terus yang kedua iaitu hadis al-aziz. Hadis al-aziz. Hadis al-aziz ni ta'rifnya lughatan sifatun musyabbahatun. Sifat yang sama. Musyabbahan yang sama. Min daripada azza ya'uzzu. Azza ya'uzzu. Betul ya? Berkasrah azza ya'uzzu. Azza ya'uzzu maksudnya qalla nadara. Bila kata azza ya'uzzu maksudnya dia sedikit ataupun jarang-jarang. Nadir Ataupun azza ya'izzu. Kalau azza ya'izzu bermaksud dari atas, azza ya'izzu bermaksud qawiyun. Maksudnya kuat atau syadda bersangatan kuat. Ya. Jadi dinamakan bidzalika, sumya bidzalika imma liqillatin wujudahu wa nadaratahu wa imma liquwatihi. Dinamakan dengan aziz ni sama ada
dengan sedikit kewujudannya, hanya rawinya tu sikit je, minimum 2 contohnya, ataupun dengan sebab kekuatan hadis tu dengan datangnya daripada jalan yang lain. Ada satu hadis berkaitan dengan doa contohnya, ada hadis-hadis yang lain menyokong berkaitan dengan cara angkat tangan ketika berdoa. Contohlah, bukan satu hadis saja, ada lain. Turuk yang lain, mungkin kita dapat hadis daripada Sayyidina Umar, ada hadis lain daripada Abu Bakar, daripada Osman, daripada Ali pun ada yang sama. Itu maksud dia. Jadi kuat hadis tu. Itu terpanggil syahid dalam hadis. Syahid maksudnya ada sokongan dalam hadis tu, jadilah hadis tu hadis hasan ataupun sahih. Baik, istilah alla yaqillu rawatuhu an itsnain fi jami' tabaqat as-sanad. Dia tidak kurang rawinya tu 2 orang daripada semua tabaqat sanad. Tadi masyhur 3 orang, tapi aziz ni hanya minimumnya 2 orang saja. 2 orang dan ke atas. Baik. Syarah ta'rif, penerangan bagi ta'rif. Yani alla yujad fi tabaqah min tabaqat sanad aqal min itsnain. Maksudnya tidak boleh wujud daripada tabaqat sanad kurang daripada 2 orang rawi, mesti lebih 2 dan ke atas. Amma in wajada fi ba'd tabaqat sanad thalathah fa akthar fala yadur. Adapun jika didapati sebahagian tabaqat ni, contohnya ada tabaqat sahabat, ada tabaqat tabi'in, tabi'in. Jadi sahabat ada 2 orang, tabi'in ni ada 3 orang. Jadi fa akthar atau lebih, fala yadur, maka dia tidak ada masalah. Semua okey, tidak ada masalah. Dia masih kategori hadis aziz ni. Bisyaratin, dengan syarat antabaqa walau tabaqatin wahidatin fiha isnad, dengan syarat mesti kekal walaupun satu tabaqat mesti ada 2 orang. Kerana apa? Li'anna al-ibrata liaqalli tabaqat min tabaqat sanad. Kerana ibarah ni, istilah ni iaitu yang paling minimum, mesti 2 orang daripada setiap tabaqat. Baik. Ini pandangan daripada Imam Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Maksudnya kata apa? Kata qala ba'd ulama, sebagai ulama kata innal aziz, bahawa hadis aziz ini ialah riwayatun isnain atau salasah, diriwayatkan 2 ataupun 3. Falam yafsiluna an masyhur fi ba'd suwarihi. Dia tidak memisahkan daripada hadis masyhur, tidak mencampurkan kategori hadis masyhur dalam sebahagian gambarannya atau bentuk-bentuk hadis tu. Ini pandangan Imam Hajar Asqalani. Baik, contohnya hadis daripada ni Anas Bukhari. Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak beriman seorang di kalangan kamu sehingga menjadikan aku lebih dikasihinya daripada bapanya dan anaknya daripada manusia keseluruhannya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, iaitu Anas, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Juga diriwayatkan daripada Qatadah, Syu'bah dan Sa'id. Juga diriwayatkan daripada Abdul Aziz Ismail bin Aliyah dan Abdul Waris. 222, nampak? 222. Rawahu an kulli jamaah. Kemudian baru diriwayatkan oleh setiap kumpulan tu. Ini satu kumpulan. Okey, mana 222. Imam. Okey, ini kalangan yang masyhur atau kitab-kitab yang masyhur. Cuma dalam penulis ni kata tak ada kalangan yang khusus lah tentang hadis aziz ni. Secara zahirnya zalika liqillati, dia sedikit saja, tak banyak hadis ni. Sebab biasa hadis yang sahih ni diriwayatkan oleh ramai. Kalau tak 2, 1 tu nadir lah, jarang. Sebab itu ulama bila nak kumpulkan pun tak apa nak banyak lah. Sebab apa, dia sikit saja. Okey. Setakat ni faham hadis aziz? Faham? Faham? Faham, Ustaz. Okey. Soalan akhir dah ready dah ni. Ini antara yang termasuk lah. Okey. Kemudian ta'rif seterusnya atau bab seterusnya hadis al-gharib. Hadis gharib. Gharib sifatun musyabbahatun, sifat yang sama. Bimakna munfaridu. Munfaridu maknanya tunggal, sifatnya seorang aja. Au ba'id al-aqaribihi, ataupun jauh daripada kawan-kawannya atau kerabat-kerabatnya, yang di tengah seorang-seorang jelah. Terus istilah wa ma yanfaridu bi riwayatihi wa rawin wahidin, sesuatu yang diriwayatkan secara tunggal oleh seorang rawi sahaja. Tadi masyhur 3 minimum ke atas.
Aziz minimum 2 ke atas. Yang ini gharib minimum 1 ke atas. Ini 1. Syarh ta'rif. Ai huwa al-hadis alladhi yastaqillu bi riwayatihi syakhsun wahidin. Iaitu hadis yang bebas diriwayatkan oleh seorang saja. Imma fi tabaqah min tabaqat sanad, sama ada satu tabaqat dari tabaqat sanad, atau fi ba'd tabaqat sanad, ataupun sebahagian dalam tabaqat sanad. Walau fi wahidah, walaupun dia seorang, ya, fala tadurru ziyadah, maka dia tidak akan jadi masalah, tak akan ada kemudaratan bila bertambah daripada seorang tadi dalam baki tabaqat yang lain, ya, tak ada masalah. Contohnya sahabat seorang, tabi'in ada 2 orang, kemudian tabi'in seorang balik, tak ada masalah. Itu masih lagi boleh diterima sebagai hadis aziz. Okey. Di anal al-ibrata lil aqal. Kerana dibincangkan sini ialah al-aqal, yang paling kurang, sifat yang minimum. Okey. Tasmiyatus tsaniyah lahu. Hadis gharib ini ada nama lain yang ulama namakan. Yutliqu katsir min ulama ala gharib isman akhar. Jadi kebanyakan para ulama dia mengertikan, mendefinisikan gharib ini dengan nama lain, iaitu al-fardu. Hadis al-fardu. Fardu ni tunggal kan? Hadis fardu. Ala annahuma mutaradifan. Maknanya dua-dua ni sama maksud. Wa ghayara ba'd ulama bainahuma. Ada juga sebahagian ulama membezakan di antara keduanya. Ada ulama yang samakan, ada ulama yang membezakan. Fa ja'ala kila minhuma naw'an mustaqillah. Ulama yang membezakan ni dia menjadikan setiap satu nama tu ada maksud yang tertentu. Walakin Hafiz Ibn Hajar ya'adduhuma mutaradifaini lughatan wa istilahan. Adapun Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dia menyatakan bahawa gharib dengan fardu ni sama maksud dari sudut lughah dan dari sudut istilah. Illa anhu qala, kecuali dia ada pandangan sikit, inna ahli istilah, dia kata ahli istilah, orang bahasa Arab, contohnya istilah hadis ni, ghayaru bainahuma, mereka membezakan di antara kedua ni, istilah gharib dengan fardu, min haitsu kasrat istimal wa qillati, dari sudut mana yang banyak digunakan dan mana yang sedikit digunakan istilah ni. Dia kata al-fardu aktsar ma yatlaqunahu ala fardhi mutlaq. Kalimah fardu ni kebanyakan digunakan dalam hadis pembahagian fardu mutlak atau gharib mutlak. Manakala gharib pun banyak digunakan dalam fard nasabi ataupun gharib nasabi. Ini nanti akan kita bincang pembahagian hadis gharib dari 2, satu mutlak, satu nasabi. Jadi bila mutlak ni biasa guna al-fardu, fardu mutlak. Tapi bila nasab kita gunakan gharib nasabi. Itulah. Ini pandangan sebahagian saja ulama secara istilah membezakan 2 definisi hadis fardu dengan hadis al-gharib. Baik, ini pembahagian ya. Tadi saya kata tadi ada 2, gharib mutlak dan gharib nasabi ya. Jadi yang pertama gharib mutlak atau fardu mutlak. Ta'rifnya. Huwa makana al-gharaba fi asl sanadihi. Maksudnya dia gharib, hadis tu tunggal diriwayatkan oleh seorang rawi daripada asal sanadnya, daripada Rasulullah tu, para sahabat, tabi'in, seorang, tunggal, tak ada orang lain dah. Ya. Atau iaitu ma yafaridu bi riwayati syakhsin wahidin fi as-sanadi, iaitu sesuatu yang tunggal diriwayatkan oleh seorang individu pada asal sanadnya, pada asal lagi. Ini maksud gharib mutlak atau fardu mutlak, seorang saja di asalnya. Yang kedua, contohnya hadis innama a'malu binniyat. Hadis innama a'malu binniyat tu, hadis yang pertama dengan Imam Nawawi, hadis 40 tu, yang ini diriwayatkan oleh seorang saja, iaitu siapa? Umar bin Khattab. Permulaan dia seorang saja yang diriwayatkan. Walaupun ada para sahabat yang lain dengar, tapi Umar yang meriwayatkan hadis ni, seorang je. Ya, sebab itu sifatnya gharib. Ya, tapi sahih. Sebab apa? Sifat Umar ni tidak boleh dipertikaikan lagi. Ya. Hadza wa qad yastamiru tafarrud ila akhir sanad. Kadang-kadang dia berterusan tunggal atau seorang rawi sampailah akhir sanadnya, daripada sahabat, tabi'in, tabi'in sampailah habis ke bawah. Wa qad yarwihi, kadang-kadang diriwayatkan daripadanya itu beberapa orang, daripada beberapa orang rawi ya. Contohnya sahabat dah seorang tunggal, tapi tabi'in ada 5 orang.
kena pada tabi'in seorang balik. Itu masih lagi kira sebagai hadis mutlak, ya, walaupun diambil daripada ramai. Contohnya. Baik. Yang kedua, gharib an-nasabi. Gharib an-nasabi ta'rifnya ialah makan gharaba fi asna' sanadihi. Dia gharaba pada tengah-tengah sanad. Jadi tak pada permulaan, pada asal di tengah-tengah. Maksudnya kalau sahabat gharib seorang, kemudian tabi'in tu jadi mungkin sahabat tu mungkin 5 orang atau 3 orang. Jadi tabi'in tu jadi seorang. Ya, asalnya tak gharib, asalnya mungkin masyhur, asalnya mungkin mutawatir, ya. Tetapi yang riwayatkan lepas tu seorang aja. Contohnya ya. Jadi yarwihi aktsar min rawin fi asl sanad, ya. Diriwayatkan kebanyakannya dari seorang rawi pada asal sanad. Kemudian yanfaridu riwayatihi wahid aula rawat. Barulah diriwayatkan dengan riwayatnya seorang daripada mereka yang meriwayatkan tadi. Contohnya hadis Malik ni. Malik ni daripada tabi'in, Malik bukan sahabat, Malik tabi'in. Jadi daripada siapa? Zuhri dan Anas, 2 orang ni. Ya. Nabi SAW dakhala Makkah ala ra'si maghfar. Dia masuk ke Mekah. Rasulullah masuk Mekah dan di atas kepalanya ada satu macam penutup lah. Wallahu a'lam macam bentuknya. Jadi hadis ni tafarrud bin Malik. Hadis ni jadi tunggal pada Malik tabi'in. Tapi sebelum tu ada 2 orang sahabat iaitu Zuhri dengan Anas. Itu maksud dia. Ya, itu maksud gharib an-nasabi. Dia gharib di tengah-tengah jalan. Jadi tunggal di tengah-tengah jalan. Lianna tafarwaqa fi nisbati ila syakhs mu'ayyan. Kerana apa? Kerana dia dijadikan tunggal sebab dia berlaku pada dinisbahkan pada individu tertentu. Siapa? Malik ni. Gitu pada Malik ni. Baik. Seterusnya jenis-jenis gharib nasabi, ya. Selain pada tadi, mana ada jenis-jenis gharib nasabi. Di sini ada beberapa jenis gharabah, ya, atau tafarrudah, mungkin ada yang gharib nasabi. Namakan dia sebagai gharib nasabi. Kenapa? Li'anna gharabah fiha laysat mutlaqah. Sebab gharabah dia, gharib dia ni tunggal riwayat hadis bukan sebab mutlak, bukan dari asal, tapi di tengah-tengah. Inama hasalat gharabah fiha binisbati ila syai' mu'ayyan. Ya, kadang-kadang itu sesungguhnya dia hasilkan gharabah itu, tunggal itu disebabkan pada sesuatu yang tertentu. Ini jenis-jenisnya. Yang pertama, tafridu siqah bi riwayatil hadis. Cuma seorang je yang siqah dalam riwayat hadis ni. Walaupun contohnya ramai yang hadis tu ada 3 atau 4 orang, tetapi yang siqah, sifat yang siqah yang dia boleh percayai, yang amanah sifatnya, yang menjaga akhlaknya, hebah dan sebagainya, rawi ni ada seorang je. Jadi hadis tu dipanggil hadis gharib nasabi. Sebab apa? Refer kepada seorang saja yang siqah. Contoh pandangan para sahabat, pandangan ahli hadis kata lam yarauhu siqah illa fulan. Kita tak nampak siqah yang kecuali seorang saja. Jadi kita boleh ambil hadis tu. Jadi gharib nasabi. Yang kedua, tafarrudu rawi mu'ayyanan an gharib mu'ayyanin. Maksudnya dia tunggal seorang rawi tertentu daripada rawi yang tertentu. Maksudnya tadi daripada Malik contohnya, kemudian daripada Malik tu kepada anaknya contohnya, ya. Dia ambil daripada orang tertentu. Siapa? Malik. Kemudian yang mengambil siapa? Anaknya ataupun muridnya, ya. Contohnya Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik. Contohnya. Itu namanya gharib nasabi. Baik. Wa in kana marwiyan min wujuh akhar ghairihi. Jika dia diriwayatkan tu daripada jalan atau kaedah yang lain selain pada hadis tu, ya. Maksudnya dia dipanggil sokongan syahid daripada hadis lain, ya. Yang ketiga, tafridu ahlul bilad ila ahli jihah. Yang ini pula dia tunggal dalam daripada sebuah negara. Sebab hadis ni, yang menyimpan hadis ni bila para sahabat keluar pergi membuka kota-kota Islam, jadi sahabat ni kadang dia ada pegang satu hadis yang para sahabat lain tak pegang. Contohnya bila dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Syam, dia berhijrah ke sana, dia pegang satu hadis. Kemudian ahli lain, Mekah ke Basrah ke Kufah ke Yaman ke, tak ada hadis ni. Maka dia dikira sebagai tafridu ahli bilad, jihad, ya. Contoh kalau ahli Mekah atau ahli Madinah, dia seorang je dia pegang hadis ni. Itu maksud dia. Baik, itu jenis-jenis gharib nasabi. Baik, yang seterusnya, tafrid ahli bilad au jihah an ahli bilad au jihah ukhra.
Yang ini dia tunggal daripada satu negara atau satu tempat daripada ahli atau tempat yang lain. Contohnya, jadi ya, dia tunggal di Basrah. Dia dapat hadis tu daripada ahli Madinah. Macam tu. Maksudnya ada seorang ahli Madinah, sahabat di Madinah contohnya, dia akan seorang satu hadis ni. Jadi murid dia di Basrah datang belajar dengan dia. Kemudian murid ni baliklah ke Basrah, Iraq ni. Jadi dia pun meriwayatkan hadis ni kepada orang lain. Jadi hadis tu dikira sebagai hadis yang tunggal oleh ahli Basrah daripada ahli Madinah. Contohnya ni, hadis tunggal daripada ahli Syam yang didapati daripada ahli Hijaz. Hijaz ni mana? Madinah lah. Madinah Mekah ni Hijaz. Ya. Ini contoh yang keempat. Baik. Pembahagian lain ya dalam hadis ni, para ulama membahagikan gharib juga dari sudut sanad dan matan. Ini ada juga pembahagian ni. Tadi dari sudut jenis-jenis dari sudut apa itu siqahnya, sahabat atau perawi, dari sudut tempat dan sebagainya. Yang ini pula para ulama membahagikan gharib ni dari sudut sanad dan matan, dipecahkan sanad dengan matan. Ada yang gharib sanad saja, ada gharib matan saja. Ataupun digabungkan gharib matan dan sanad. Baik, yang pertama ini adalah gharib matan dan sanad. Dia tunggal matan dan sanadnya. Tak ada orang lain, dia seorang ialah yang meriwayatkan hadis ni. Saja matan dan sanadnya. Iaitu hadis yang mana tunggal atau seorang yang meriwayatkan matan dan sanadnya. Ya. Kemudian yang kedua gharib sanad saja, bukan matan. Sanad saja. Matan ni, lafaz ni macam-macam ada. Ya. Tapi dia seorang saja. Ya. Contoh hadis yang meriwayatkan matannya secara jemaah. Matannya ni secara jemaah. Ya, satu kumpulan daripada sahabat. Tapi secara individu diriwayatkan daripada sahabat yang lain. Ya. Fihi yaqul Tirmizi gharib hadzal wajah. Imam Tirmizi dia menghukum hadis ni sebagai gharib min hadzal wajah. Gharib daripada kaedah ini. Ya, gharib isnad saja. Ini bahagian ada gharib matan sanad dan gharib isnad. Ini cuma saya umum lah, saya umum nak pembicaraan secara teliti dalam bidang lain lah, ya, kajian sanad. Wallahu a'lam. Okey, setakat ni. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada ya? Faham? Jadi 3 tadi tu, daripada hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. 3 tadi tu, maka itu dalam pembicaraan hadis ahad. Lepas ni kita akan bincang hadis sahih dengan hasan pula. Okey. Ada soalan sekarang ni? Tak ada? Nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Sekadar tu saja dulu. Kita sambung lagi pada minggu depan insya-Allah. Ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Kita tangguh tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asra innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.